Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillah. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, apa khabar? Kejap kita bertukar kamera, saya ingat. So thank you so much gang pada mana yang sudi setia dengan saya daripada video pertama sampai ke video 30 geng. Kau tunggu aku. Lengkap kita punya 30 hari 30 story puaka. Aku ni sebagai pencerita, storyteller, aku rasa macam sangat terharu lah kalau ada antara korang yang memang stay, memang follow daripada cerita pertama sampai cerita terakhir. Ada ke yang tengok sampai macam tu sekali? Kalau ada, komen kat bawah, cakap saya ada, saya dengan abang daripada cerita pertama sampai cerita terakhir. Sebab apa? Sebab aku rasa macam, oh ya Allah, ada punya minat cerita sekarang sampai macam tu sekali. Bila dah masuk cerita terakhir ni, dia jadi macam sedikit sedih sebab dah tahu yang wah, ini dah last day. Tak tahu bila pula kita akan buat lagi macam ni kan. Sebab nak buat bukannya senang geng. Memang penat sampai demam-demam. Memang ya Allah, hai, aku nak cakap tak tentu arah hidup aku buat video. Tapi disebabkan aku fikir, oh aku kena buat ni untuk tim puaka. So benda ni bukan selalu. Kalau ada rezeki lagi, terbuka pintu hati, baru kita akan buat lagi sekali. Mungkin akan ada 30 hari 30 story puaka 2.0, tapi we never know lah. Macam gitu. So pada mana yang baru join, yang baru follow cerita aku, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Yang stay daripada cerita 1 sampai cerita 30 tapi tak pernah nak follow saya mohon bukakanlah pintu hati korang. Follow, subscribe saya geng. Dan pada korang yang dah subscribe, yang memang setia, memang menunggu daripada pukul 9.30 sampai ke habis nak tengok cerita Abang Ikmal Hanif ni, ya Allah, murah rezeki korang. Saya doakan yang terbaik je buat korang. Saya tak boleh bagi apa-apa, saya tak ada apa-apa. Saya hanya mampu doakan Tuhan yang balas kebaikan untuk korang. Yelah, video terakhir ni kita kena sedih sikit, ada mood. Tapi cerita pada malam ni pun macam best juga. Sebab apa? Sebab cerita ni agak panjang lah. Cerita pada malam ni aku bawakan sebuah cerita daripada universiti. Nama pencerita ni ialah Nur. Lagi sekali aku nak cakap, aku lupa nak bagi tahu. Cerita pada malam ni dia bukan satu cerita panjang daripada A sampai ke Z, tidak. Cerita ni adalah cerita bersiri. Maksudnya dalam story puaka kali ni ada cerita 1, cerita 2, cerita 3. Cerita-cerita ni merupakan kenangan ataupun pengalaman-pengalaman seram yang dialami oleh Nur sewaktu belajar di universiti tersebut. Nur bagi tahu, dia tulis, dia cakap, seperti orang lain, kebanyakan pengalaman seram bermula di universiti. Dan aku bersetuju, sebab dekat universiti juga aku banyak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan Nur cakap, dekat universiti lah dia mula nampak benda-benda yang menyeramkan. Pada tahun 2013, Nur ni dia dapat melanjutkan pelajaran ke salah sebuah universiti awam yang terkenal sangat-sangat di Malaysia. Senang cakap, kalau disebut nama ni, korang semua tahu, wajib tahu. Lebih tepat lagi, universiti ni paling dekat jarak dia antara Subang dan juga Petaling Jaya. Aku tak nak sebut uni apa, pandai-pandailah kau teka. Yang tahu, tahu. Yang tak tahu, tak tahulah cakap macam mana. Tapi kalau korang tahu, cuba korang komen dekat bawah universiti apa yang dimaksudkan. Aku tak nak cakap, nanti aku kena apa-apa. Kalau korang cakap, korang yang kena. I don't know what to do. So, Nur ceritalah. Hari pertama dia daftar tu, dia memang sedih sangat-sangat. Menangis kemain beria, bengkak mata-mata, sembab pipi-pipi, merah bibir-bibir sebab sedih menangis. Orang cakap kalau kau pakai celak warna hitam tu dekat mata kau, habis cair celak sampai ke leher. Nak cakap banyaknya air mata yang gugur pada waktu tu. Kenapa dia sedih sangat? Apa yang menyedihkan benar masuk universiti ni? Kena dera ke? Tidak. Nur ni asal dia daripada Sabah. Jadi Sabah ni jauh geng, nak ke Semenanjung. Dia agak sedih lah nak tinggalkan mak ayah dia semata-mata nak sambung belajar. Waktu hari pendaftaran tu pun, mak ayah dia ada teman sekali. Adik-beradik tinggallah dekat rumah. Mahal geng, duit tiket kapal terbang. Air mata Nur ni nak cakap mengalir tu start masuk daripada pintu universiti sampailah ke dewan pendaftaran. Memang sedih gila nak tinggalkan mak ayah dia. Lagipun benda ni lama geng. Bukannya kau pergi 3 hari dah habis belajar dapat sijil kau balik semula. Tidak. Benda ni memerlukan 3-4 tahun baru habis geng. Nur cerita waktu tu turun daripada airport, dia terus ambil satu kereta sewa. Dia dah book awal-awal kereta sewa ni. Terus ayah dia drive pergi ke universiti tersebut. Waktu tengah parking, waktu ni tengah kemas-kemas barang, tengah sort apa yang penting, tiba-tiba parking satu buah kereta betul-betul sebelah kereta Nur.
Daripada kereta tersebut keluar seorang perempuan bersama dengan ibu dan ayah. Perempuan ni Nur cakap memang cantik, tinggi lampai, warna kulit putih melepak, nampak urat-urat dekat pipi. Kau dapat bayangkan tak? Waktu ni Nur tengok dia macam jeling-jeling lah perempuan ni, macam leng kau ni, acah-acah lawa pula. Nur terus dia buat kerja dia. Dia asingkan cebok, baldi semua letak kat tepi, mana beg dia letak kat tepi. Waktu dia tengah kemas-kemas barang tu, tiba-tiba Nur ni terdengar budak yang cantik tadi tu berborak dengan mak ayah dia. Bila dengar perempuan tu berborak, dia macam excited. Kenapa excited? Sebab perempuan dekat sebelah ni berborak dalam bahasa Sabah. Nur pun bila dengar member tu cakap bahasa Sabah, dia tu excited. Cakap, kau Sabah kah bah? Kau orang Sabah kah? Lebih kurang macam tu lah. Aku tak tahu bahasa Sabah macam mana. So dorang pun start pada tu berkawan. Mak ayah dorang pun kenal, berkawan elok. Dan dapat tahulah yang nama perempuan tersebut adalah Mona. Diorang ni pun pergilah daftar sama-sama, dapat pun bilik sama-sama. Kiranya memang best friend lah waktu tu. Sebelum saya sambung cerita seram pada malam ni, mari kita intro dulu. Kejadian seram pertama berlaku beberapa minggu setelah habis orientasi universiti. Waktu ni baru start kelas, geng. Nur dapat bilik berempat. Dalam bilik tu ada Mona, ada Nur, ada dua orang lagi, nama Wana dan juga Sifa. Bilik diorang berempat ni terletak di tingkat paling atas blok, iaitu tingkat 4. Pada satu malam, Nur tengah tidur, nyenyak geng dia tidur. Dan kebiasaannya Nur ni dia suka tidur dengan keadaan melentang, dan kedua-dua tangan dia Nur suka lunjurkan dekat atas kepala. Macam mana? Contoh kau tidur macam gini. Nampak tak? Comel tak? Macam itu. Aku tak tahu habit apa si Nur ni, tapi itu memang daripada dulu lagi. Kalau tidur, kalau selesa punya posisi, dia suka tidur macam tu. Bilik dorang ni pula, kedudukan dia ada dua kompartmen, tahu tak? Contoh satu bilik petak, ini sudut satu, sudut dua. Dekat tengah-tengah tu ada satu dinding kayu seakan-akan partition yang memisahkan 4 katil menjadi 2 katil setiap bahagian. Maksudnya satu bilik petak, ini 2 katil, ini 2 katil, tengah-tengah ada satu papan. Bahagian kiri, Mona duduk dengan Nur. Bahagian kanan, Wana dengan Sifa duduk berdua. Katil dorang pula susun dalam bentuk L. Ini dah bilik kecil, katil macam gini. Sebab apa? Sebab dekat tengah-tengah tu dorang senang nak solat berjemaah. Keadaan dorang tidur pula, kepala bertemu kepala. Kau faham tak? Ini katil. Macam ni nak tunjuk kau kan? Ini katil, kepala Nur kat sini, kepala Wana pula dekat sini. Dia bertembung kepala dengan kepala. Takkanlah si Wana nak kakikan kepala Nur. Kurang hajar. Malam tu Nur tidur gaya macam gini, geng. Lena dia tidur. Tengah nyenyak tidur, tiba-tiba Nur dapat rasakan yang tangan dia yang tengah melonjor ni ibarat kena disentuh-sentuh, seperti dikejutkan sesuatu untuk bangun. Dan memang dah jadi kebiasaan Mona ni, dia suka sangat kejut Nur untuk ketandas jam pukul 2-3 pagi. Selalunya memang time tu Mona cakap dia nak terkencing, takut nak pergi toilet sorang-sorang, Nur kena teman. Kebetulan pula malam tu Nur lunjurkan tangan macam biasa, dan senanglah Mona ni nak capai, nak kejut Nur. Jadi waktu tu dah jadi kebiasaan. Nur rasa macam ada orang kejut, dia pun auto bangun. Dia macam mamai, genying-genying mata. Nur duduk atas katil. Waktu tu bilik memang gelap gelita sebab diorang berempat ni suka tidur dalam keadaan tutup lampu. Cuma diserami dengan cahaya koridor dari bawah pintu bilik je. Dalam sama-sama tu, Nur duduk pandang dinding dekat depan. Dia macam mamai, tak boleh nak buka mata. Dia tunggu si Mona ni. Yang peliknya, waktu tu katil Mona ni tak berbunyi langsung. Contohlah, kalau kita nak bangun daripada katil, mesti akan bunyi macam kek kek kek. Apa sound efek macam tu? Macam mana nak cakap? Kalau kita nak duduk atas katil, dia akan bunyi macam ni. Kau bunyi tak? Bunyi macam tu, bunyi katil. Tapi waktu tu senyap sunyi, ibarat macam Mona tak bergerak langsung. Tengah mata Nur tengah adjust dengan kegelapan malam ni, dia pun pandanglah ke katil Mona. Dia nampak Mona tengah duduk atas katil. Dia duduk macam itu, kaki dia kat atas lantai. Rambut Mona waktu ni menjulur ke depan, menutup muka dia. Masa tu Nur pelik. Nur pelik kenapa si Mona ni tak bangun-bangun sedangkan kau nak pergi kencing. Nur
pun ambil telefon sebelah bantal tu, dia suluh dekat Mona. Dia cakap, Mona kenapa? Mona nak kita tandaskan, cepatlah, Nur ngantuk ni. Mona ni tak menyahut langsung. Dia terus baring semula, menghadap ke arah dinding. Waktu tu Nur pandang je Mona. Budak ni alright tak alright, mengigau ke apa? Nur pun terus baring tanpa mengiraukan si Mona. Esoknya bangun pagi, Nur tanya Mona, semalam Mona ada kejutkan Nur kan, nak pergi tandas. Mona kenapa tak bangun? Mona cakap, tak adalah, mana ada, semalam Mona tak sedar pun, Mona tidur biasa je, tak rasa nak pergi tandas pun. Dan benda tu membuatkan Nur terfikir, siapa yang pegang tangan aku semalam kalau bukan si Mona? Dan selepas kejadian tu, Nur ni seakan macam overthinking. Dia macam tanya-tanya, ada lagi tak kisah-kisah pelik ataupun seram yang berlaku dekat universiti tu? So dia pun tanyalah roommate lain, ada tak korang kena ganggu macam mana aku kena ganggu? Dan waktu ni Wana buka mulut bagi tahu yang dia pernah kena ganggu. Macam aku cakap tadi, satu bilik ada 2 partition kiri kanan. Wana ni dekat partition sebelah. Wana cakap waktu tu dia tengah tidur, tiba-tiba dia pernah tersedar di tengah malam sebab ada bunyi seperti orang tengah menaip menggunakan keyboard laptop dia. Wana ni jenis yang kalau dah siap buat assignment ataupun main game, tengok drama daripada laptop, dia akan baring dekat dengan meja tau. Yelah, bilik kecil geng, jadi katil terus ada meja. Memang muat-muat je waktu tu. So Wana ni pula jenis tak tutup laptop. Selalunya laptop macam gini, dah siap pakai, kau tutup dia. Tapi Wana tidak, dia biar je menyala macam gini. Dan malam tu Wana dah tertidur, dah terlelap. Tiba-tiba dia dengar seperti bunyi keyboard laptop dia ditekan-tekan. Bila Wana bangun, Wana intai ke arah laptop dia, kosong. Hanya nampak papan-papan kekunci keyboard saja seperti ditekan. Tak. Tapi disebabkan time tu Wana dia tengah mamai, jadi dia anggap apa ni, mimpi kot. Sambung tidur macam tak ada apa-apa. Dan sehingga kini Wana cakap benda tu dia anggap macam mungkin aku mimpi, mungkin betul. Tak tahu apa yang jadi. Cerita kedua ni, Nur cerita yang dia ni jenis yang suka cuci kain time nak mandi petang-petang. Kadang-kadang kalau dah balik malam tu juga dia akan cuci kain sebelum nak mandi ataupun tidur. Memang jenis pemberani lah, memang perangai, tak tahulah perangai apa, yang suka cuci kain malam-malam. Dan satu kejadian tu, waktu tu Nur ni tengah ABC. Bukan air batu campur geng, bukan. ABC ni kalau orang cakap tengah period, tengah pendarahan bawahan. So bila perempuan ni dia period, Nur cakap dia nak cuci kain telekung dia sebab dah tak pakai kan. Selepas cuci, Nur mandilah macam biasa dan dia jemur kain tu malam tu juga. Ampaian yang Nur guna ni memang betul-betul berada di depan tandas. Contoh dia, ini tandas. Okey, ini koridor, orang lalu lalang. Depan tandas tu ada ampaian. Nur ni jenis degil tau. Kalau dulu orang tua-tua cakap tak baik, tak elok jemur kain tengah-tengah malam, Nur dia buat je apa yang dihiraukan orang tua cakap. Lagi satu, Nur fikir, dulu orang tua-tua cakap bukan apa, dia takut. Yelah, orang zaman dulu ampaian dekat luar rumah. Kau sidai kain malam-malam, kan terpijak benda bukan-bukan. Kau terpijak ular ke, terpijak beruang ke, mana tahu. Jadi janganlah sidai kain malam-malam. Tapi sebabkan zaman sekarang ni dah ada lampu, kau nak sidai pukul 3 pagi pula tak engkau lah. Itu Nur fikirlah. So dah sidai baju, dia masuk ke bilik, tidur macam biasa. Esoknya Nur nak angkat kain yang dia basuh semalam, dan Nur perasan ada tumpukan darah atas telekung yang dia basuh. Yang peliknya, atas telekung tu saja tau yang ada kesan darah. Kain-kain yang lain semua tak ada kesan darah. Tapi disebabkan bilik diorang ni dekat tingkat 4, Nur fikir, mungkin ada burung tercedera ke, tupai lalu tersekat kaki berdarah ke. Tak apalah, terkena darah ni tak apalah, basuh je lah. So Nur pun endahkan, dia cuci semula telekung tu. Dah cuci, dia jemur balik waktu petang je. So jemur punya jemur. Esoknya Nur nak pergi tengok, nak angkat kain tersebut. Dan bila dia nak angkat kain telekung tu,
ada lagi darah. Tapi darah tu tak banyak, ibarat macam tumpukan darah sahaja. Adalah dalam 2-3 tumpukan yang berwarna merah ke kuning-kuningan. Waktu ni Nur macam dah pelik. Kalau jadi semalam, mungkinlah benda ni logik. Tapi takkanlah benda ni jadi 2 kali. Lepas tu Nur cuci lagi sekali. Kali ni lepas cuci, Nur nak jemur kain tu, dia jemur dekat tempat lain. Contohnya, hari pertama kedua dia jemur kat bahagian kanan. Hari ketiga dia jemur kat bahagian kiri. Dia fikir, ini kalau aku jemur kat sini tak kena darah lah kot. Esoknya dia nak pergi ambil kain tu dan Nur cek ada lagi kesan darah. Waktu ni Nur dah fikir lain. Sebab tak mungkinlah darah tu daripada mana-mana binatang akan terkena 3 hari berturut-turut dekat telekung tu. Dan waktu tu juga Nur terfikir, yelah, telekung ni warna putih. Mungkin geng-geng dia ingat yang tersangkut tu adalah geng-geng dia juga. Jadi dia melepak sama-sama, terpalit kesan darah. Kali keempat Nur cuci guna klorok. Waktu tu dia tak jemur dekat luar dah, dia jemur dalam bilik bawah kipas. Dan Nur cakap dia tak ceritakan benda ni dekat siapa-siapa pun. Kejadian ketiga. Kisah ni terjadi semasa diorang masih tinggal di asrama tau. Waktu ni semester 2, di mana semester 2 ni dia kena tukar bilik daripada bilik berempat ke bilik dorm 6 orang. Dalam 6 orang tu adalah Nur, ada Mona and a few kawan-kawan baru. Semester tu diorang menerima seorang exchange student yang berasal daripada Korea. Nama dia Mirai. Nama macam lagu Hora. Hashimoto mi anu korega maikano hayu no michi. Mirai nama dia. Mirai ni datang ke Malaysia sebab dia nak belajar culture, nak belajar adab dekat Malaysia ni. So bulan tu merupakan bulan Ramadan, baru je masuk. Dan diorang ni sangatlah teruja, excited nak spend time dengan Mirai ni. Sebab Mirai first time nak rasa Ramadan dekat Malaysia. Alang-alang tu Mirai ni roommate sama dorm dengan diorang. Ada satu hari tu diorang berenam ni nak pergi bazar Ramadan yang terletak di Pekan berdekatan dengan universiti. Diorang pun berjalan kaki lah, ikut jalan tikus yang ada. Tahu tak jalan tikus ni apa? Bukannya jalan tikus yang tikus lalu-lalu, tidak. Jalan tikus ni merupakan jalan-jalan kecil, shortcut lah orang panggil. Waktu tu diorang bergerak agak lewat. Dan akhirnya perjalanan pulang ke college masa tu pun terlewatlah sampai. Dah masuk maghrib, semasa pertengahan jalan diorang masih dekat jalan tikus tu. Diorang bercerita yang diorang mengikuti jalan kebun, yang sememangnya jalan kebun ni famous dengan cerita seram warga universiti tersebut. Tapi diorang ni ialah endahkanlah benda tu. Sebab apa, bulan puasa. Takkanlah bulan puasa pun ada hantu. Lagipun diorang ni jalan ramai-ramai. Dan waktu tu ada juga sudut-sudut lain yang pakai jalan kebun yang sama. Kenapa nama dia jalan kebun? Dia bagi nama jalan kebun sebab kiri kanan jalan tersebut dipenuhi dengan pokok durian hybrid hasil kajian universiti tersebut. Dan sebelah kebun ni pula ada satu bukit, di mana bukit tersebut terdapat satu rumah banglo lama yang menjadi tempat tinggal bagi Naib Chancellor pada satu ketika dahulu. Mesti kau tahu you mana kan? Rumah ni terletak di atas bukit bersebelahan dengan kubur. Tetapi rumah tu dah ditinggalkan lama, sangat-sangat lama atas sebab-sebab tertentu. Rumput dah tinggi, rumah dah berlumut dan kayu-kayu pun dah mula terbuka daripada dinding rumah, menandakan yang tiada orang lagi yang berani tinggal di banglo tersebut. Banyak geng cerita seram mengenai rumah tu. Apa yang taknya, dah lah terletak terpencil dekat tengah-tengah kebun buah, lagi-lagi berdekatan dengan tanah perkuburan Muslim dan juga Gujarat Cina. Dalam perjalanan nak ke college waktu tu, jam dah menunjukkan beberapa minit lagi nak berbuka. Langit time tu pun dah berubah jadi warna oren-orenan, menandakan dah nak maghrib. Tengah-tengah syok berjalan, waktu ni diorang berjalan agak laju sebab tengok waktu macam dah lewat. Sambil-sambil berbual tu, diorang cakap diorang terdengar dari arah bukit suara yang sangat nyaring, seperti suara budak-budak ataupun suara orang dewasa menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi, selamat Hari Jadi.
nyanyi happy birthday geng, dengan suara yang nyaring. Waktu ni diorang berlima je yang dengar. Mirai seakan macam dia dengar tak dengar. Diorang terdiam. Waktu ni diorang pandang each other. Diorang dah pelik. Takkanlah bunyi ni datang daripada rumah atas bukit. Rumah atas bukit tu tak ada orang. Memang dah lama kosong. Dah lah nak maghrib. Takkanlah ada student yang naik atas tu semata-mata nak sambut happy birthday. Tak mungkin. Lagipun kalau nyanyi happy birthday, selalunya ramai-ramai baru seronok. Tapi waktu tu hanya kedengaran bunyi seorang sahaja yang menyanyikan lagu tersebut. Kau nak sambut birthday siapa seorang-seorang? Sedih betul hidup kau sambut birthday seorang-seorang. Waktu diorang berlima tengah dengar bunyi nyanyian tu, Mirai dengan selambanya mengikut sekali nyanyian tersebut dengan suaranya riang-riang berjalan dekat depan. Happy birthday to you, happy birthday to you. Seronok betul engkau. Yang lain-lain ni tak berani nak tegur Mirai sebab yelah nak fahamkan dia susah. Takkan nak cakap, Mirai, don't sing that song, ghost sing at the bungalow. You cannot sing together. Surprise happy birthday cannot sing together. Ghost sing. Takkan nak cakap macam tu. Susah nak bagi dia faham dalam keadaan yang panik macam tu. So dia pun macam, alah taklah, kau nyanyi je. Tak apa, kita senyap, nanti kita cakap dekat dia. Tengah-tengah berjalan tu, tiba-tiba azan berkumandang. Diorang pun berhentilah sekejap dekat tengah jalan tu nak berbuka apa yang ada, yang senang untuk dimakan. Perjalanan nak ke college ni masih jauh. Memang terasa lama gila sejak kejadian tu berlaku. So lepas berbuka dengan makanan ringan, diorang pun meneruskan perjalanan. Dan waktu meneruskan perjalanan ni, diorang kena melalui sebuah pondok store yang digunakan oleh pekebun dekat situ. Dan semasa menaiki jalan yang sedikit berbukit, betul-betul sebelah pondok store tu, tiba-tiba diorang semua terdengar seperti botol-botol kaca jatuh di langgar orang. Diorang semua terkejut. Diorang tengok sekeliling tak ada orang. Waktu tu student pun dah tak ada atas jalan tu, diorang je yang ada. Binatang pun tak ada. Disebabkan terkejut dengan bunyi tu, ditambah lagi dengan keadaan yang makin lama makin gelap, diorang semua terus lagi pegang tangan geng. Waktu ni diorang dah meremang. Diorang lari, punya lagi, sampailah ke bilik. Sampai je dekat bilik, diorang buat bulatan sambil-sambil berbuka puasa, makan makanan, sambil diorang borak apa yang jadi tadi. Waktu ni macam-macam persoalan yang muncul. Siapa yang nyanyi? Benda apa yang tolak kaca-kaca tu dekat store tadi? Takkanlah ada orang, kerana ada orang mesti kita nampak. Dan waktu tu one of the roommate, nama dia Dina bagi tahu sewaktu kita melintasi store tadi, sebenarnya anak mata Dina ni macam ternampak ada seseorang berdiri dekat belakang store, tapi tinggi teramat tinggi sampai bumbung store. Waktu tu Dina terkejut. Bila Dina terkejut tu, terus bunyi kaca-kaca tadi pecah. Sebab itulah Dina tarik terus lari jauh daripada tempat tersebut. Dua pun buatlah kesimpulan, bulan puasa mana ada hantu. Pelik juga benda ni jadi. Tapi mungkin ada yang melihat tanpa kita mengetahui. Cerita seterusnya ni pula merupakan kejadian yang berlaku semasa diorang semester 6 belajar di IPTA tersebut. Masa ni Mona dengan Wana kena pindah bilik. Tapi pindah bilik tak jauh, kena pindah bilik depan bilik Nur je. Kenapa kena pindah? Sebab Wana dengan Mona ni diorang internship, latihan industri, menyebabkan diorang masuk lambat sikit ke universiti. So dalam bilik tu, bilik asalnya adalah Nur dengan Sifa. Mona dengan Wana kena duduk dekat bilik depan. Waktu tu satu bilik 2 orang sahaja. Sepatutnya satu bilik 4 orang. Tapi tak tahulah sistem macam mana rosak waktu tu. Diorang duduk berdua. Mona duduk dengan Wana, Nur duduk dengan Sifa. Satu hari tu, waktu ni kelas dah habis dekat fakulti. Semua kawan-kawan lain pun dah ready tau, berebut bas nak balik ke college kediaman masing-masing. Petang tu Sifa dah awal-awal dapat bas yang pertama sekali nak gerak balik college. Nur pula macam santai-santai lah, sekejap dekat fakulti, sekejap dekat library, sebab dia malas nak berebut bas. Jadi kiranya kalau Sifa dah naik dulu, dia sampai dululah dekat college. Rasanya adalah dalam selang 30 minit sejam macam tu, barulah Nur pergi dekat bas nak balik bilik. Bila sampai dekat college pula, dia tak pergi ke bilik terus. Dia singgah ke kafe dulu, dia bungkus makanan. Dah settle semua, barulah dia naik tangga ke blok. Dah sampai dekat tangga level dorang, level 4, tiba-tiba Nur cakap dia ternampak Sifa.
Sifa baru buka pintu bilik, masuk dalam bilik tersebut. Jadi waktu ni Nur terfikirlah, engkau ni tadi dah gerak awal-awal lagi, paling awal keluar daripada bilik kuliah, paling awal naik bas. Takkan kau baru sampai bilik? Tapi mungkin kau pergi kafe kot. Tak apalah. So Nur pun teruslah berjalan sampai ke depan bilik. Nur pusing tombol, klak klak klak, berkunci. Time ni tak pelik sebab Sifa ni memang jenis masuk bilik kunci pintu. So Nur pun cari kunci-kunci. Dia pun mula buka pintu. Bila pintu dibuka, Nur terkejut sebab dalam bilik tu tak ada orang. Kalau tadi Nur nampak Sifa dah masuk bilik tersebut, tapi bilik tu kosong. Kipas tak buka, menandakan macam memang tak ada orang. Nur pun masuk dalam bilik, letak barang atas meja, dan tiba-tiba bunyi pintu dibuka. Assalamualaikum. Bila Nur pandang ke arah pintu, nampak Sifa baru masuk. Nur pun tanya Sifa, Sifa pergi mana lambat sampai? Kakak tadi Sifa dah masuk ke? Taklah Nur, mana ada. Sifa tadi jumpa kawan, dia ajak pergi bilik dia, nak suruh ajar benda yang dia tak faham. Ni baru sampai ni. Nur terdiam. Dia fikir, siapa yang baru masuk bilik tadi kalau bukan Sifa? Yang terakhir, geng, cerita terakhir pada malam ni. Kejadian ni berlaku waktu cuti mid-sem seminggu. Mid-sem ni cuti pertengahan tahun lah, di mana semua orang dibenarkan balik. Student yang asal Semenanjung semua akan pulang ke rumah, termasuklah Sifa, meninggalkan Nur seorang-seorang dekat bilik. Selalunya pada semester lain, Mona akan duduk sekali dengan Nur dalam bilik nak teman. Tapi sebabkan Mona ni masih latihan industri, kena pergi internship, Nur seorang-seorang je selama seminggu. Malam tu Nur cakap dia dah terlelap, dan waktu Nur tidur seorang-seorang, dia akan hidupkan dua lampu meja. Satu lampu meja berada dekat meja Nur, satu lampu meja berada dekat meja Sifa, sebab dia takut tidur dalam keadaan betul-betul gelap. Tapi walaupun dah buka lampu meja tersebut, keadaan masih lagi suram. Tapi tak apalah, Nur pun tidur macam biasa. Bila dah lelap, dalam lebih kurang dalam tengah malam tu, Nur cakap dia terjaga. Dia terjaga bukan sebab nak kencing ke apa, tapi dia terjaga kerana ada bunyi dengkuran. Bunyi dengkuran tu, Nur cakap, sangat-sangat kuat, sangat-sangat berkeruh, geng. Tapi waktu ni Nur macam mamai. Dia buka mata. Bila dia kesan-kesan, ibarat macam dengkuran tu berada betul-betul di sebelah telinga dia. Nur pun fikir, bunyi apa ni? Macam orang dengkur pula. Tak apalah, aku penat lah. Mungkin bilik sebelah kot yang berdengkur. Nur cuba untuk positifkan diri waktu tu. Dia pun alih pandangan daripada dipandang ke arah sini, dia alih pusing tidur menghadap dinding. Waktu tengah tidur menghadap dinding tu, lagi sekali kedengaran bunyi dengkuran. Tapi kali ni Nur cerita, bunyi dengkuran tu ibarat betul-betul berada di sebelah telinga dia. Dan Nur dapat rasakan seperti ada haba yang menghembus nafas di sebelah telinga dia. Waktu ni Nur dalam keadaan sedar dan mula ketakutan. Nur pun beranikan diri, tanpa pandang ke belakang, dia terus turun daripada katil. Dia buka lampu, terus dia on laptop, buka speaker, dia mainkan surah. Surah tu bermain sepanjang malam, dan bunyi dengkuran tersebut berhenti dengan tiba-tiba. Sehingga kini Nur tertanya-tanya, bunyi apa yang dengar pada malam tu. Thank you so much gang sebab sudi dengar cerita Nur daripada awal sampai habis. Banyak betul Nur ni bagi cerita dekat aku, sampai ke 6 ke 7 tadi. Kemarin meriah lagi cerita kau Nur. Memang banyak pengalaman seram yang kau lalui kat sana. So thank you so much Nur sebab berkongsi dengan kita dalam cerita terakhir story puaka pada malam ni. Aku hargai sangat-sangat. Korang jangan sedih-sedih. Jangan macam aku nak meninggal pula. Aku ni
baru habis 30 hari 30 hari puaka. So maybe kita akan cuti dalam seminggu. Lepas tu kita akan mulakan balik cerita kita macam biasa. Macam biasalah, seminggu 3 kali, InsyaAllah. Tak pun seminggu 2 kali cerita seram. Nanti kalau rajin, kalau rasa macam terbuka pintu hidayah, kita akan mulakan kembali 30 hari 30 hari puaka. Tak tahulah, mungkin lagi 5 tahun ke macam mana. Tapi untuk masa sekarang, thank you so much. Aku hargai sangat. Semoga murah rezeki korang. Thank you sebab support aku, geng. Aku tak tahulah, aku sayanglah korang. Tapi tak sayang jugalah kalau tak like, tak subscribe, tak on notification button. Jadi mana yang belum tu, jemput subscribe, geng. Semoga kita jumpa lagi dalam video akan datang. Thank you so much sebab support aku daripada awal, video first sampai ke video 30. Setiap malam kita bersua tanpa stop. Aku minta maaf kalau ada salah ataupun kurang di side aku. Yang mana baik tu datang daripada Maha Pencipta, yang buruk tu daripada aku sendiri. Aku minta maaf, geng. So ada rezeki kita jumpa lagi, insyaAllah. Selamat malam. And for the last time, hati-hati di mana korang berada supaya korang tak menjadi story puaka. Assalamualaikum. Selamat malam.